Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab yang kedua tu, tak habis lagi kita bincang jadi nota ni sebelum ini dia bersambung. Mungkin setengah-setengah tu tak bawa mungkin. Ada hak muka surat 4. Hak ni malam ni kita sambung muka surat 5. Tak apalah. Okey, cuba tengok semula bab yang kedua tu, sebab perbincangan tu tak asalnya tak mula lagi tu dah. Mula dah, cuma tak habis lagi. Baik, cuba kita ambil semula bab yang kedua, mengangkat dua tangan sebelum bertakbir. Bab raf'il yadain qabla takbir. Mengangkat dua tangan sebelum takbir. Maknanya angkat tangan dulu. Angkat tangan ni khususnya ni untuk takbiratul ihram ni. Letak tangan gitu, angkat dulu, baru Allahu Akbar. Itu maksud dia. Baik. Itulah yang dimaksudkan mengangkat dua tangan sebelum bertakbir. Jadi hak ni telah kita bincang dah sebahagiannya. Rasanya perbincangan daripada domain hadis tu tu separuh kita bincang sebelum ni. Okey, ana baca sekali lagi hadis. Hadis 877. Wa bi qala akhbarana Suwaid bin Nas qala anba'ana Abdullah bin al-Mubarak an Yunus an az-Zuhri qala akhbarani Salim an Ibn Umar qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila as-salah rafa'a yadayhi hatta takuna hadwa mankibayhi thumma yukabbiru qala wa kana yaf'alu dhalika hina yukabbiru lirruku' wa yaf'alu dhalika hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku' wa yaqul Sami Allahu liman hamidah wa la yaf'alu dhalika fi sujud. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Ibnu Umar. Beliau telah berkata, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah bangun untuk salat, beliau telah mengangkat kedua tangannya sehingga sejajar dengan dua bahunya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Kata Ibnu Umar, demikianlah beliau lakukan ketika hendak rokok. Nak rokok pun begitu juga. Dan ketika hendak mengangkat kepala dari rokok, dalam keadaan berkata, Sami Allahu liman hamid. Semua tu angkat tangan. Ada angkat tangan. Beliau tidak melakukan demikian ketika nak sujud. Jadi ketika berdiri nak sujud tu, ada takbir, angkat tangan tak ada. Takbir tu ada lah. Takbir tak ada, Allahu Akbar. Cuma angkat tangan tu tak ada. Daripada berdiri selepas i'tidal nak sujud tu, tu tidak ada angkat tangan. Cuma takbir tu ada, takbir intiqaliyah, takbir pindah rukun, tu ada. Baik, hadis Ibnu Umar ni adalah sahih. Perbincangan hadis telah disebutkan adalah hadis sebelumnya. Tajuk dan hadis yang dibuat oleh Imam Nasa'i membicarakan berkenaan waktu mengangkat kedua tangan apabila bertakbir. Telah berlaku perbezaan riwayat dalam menjelaskan waktu mengangkat kedua tangan ketika takbir iftitah dan takbir intiqal. Hak iftitah ni hak mula-mula nak masuk dalam sembahyang, dia panggil takbiratul ihram. Hak takbir intiqal ni takbir untuk pindah rukun. Selepas daripada takbiratul ihram, bermula daripada nak sujud, atau takbir tu bermula daripada nak rakaat, takbir tu dia panggil takbir intiqal. Takbir untuk pindah rukun. Adakah ia berlaku sebelum takbir? Mana sebelum takbir tu, sebelum kata Allahu Akbar tu, mana angkat dulu tangan? Ataupun selepas? Dan serentak selepas. Itu silap tu kan. Selepas sepatut dan tu. Sini tiga. Adakah berlaku angkat tangan itu sebelum takbir, mana angkat tangan dulu baru takbir,
Ataupun takbir dulu, Allahu Akbar, baru angkat tangan, ataupun serentak dengan takbir, dia panggil muqaranah. Kalau kita bincang dah sebelum ni, Imam Syafi'i pilih tu lah, muqaranah tu. Maknanya sekali dengan takbir, Allahu sekali. Tu nombor 3 tu pilihan dalam mazhab Syafi'i lah, termasuk Imam Syafi'i. Baik. Ini sambungan nota ni lah, sambungan untuk bab yang kedua ni. Hadis Ibnu Umar, inilah hadis bab ni menunjukkan ia berlaku sebelum takbir. Makna angkat tangan dulu baru takbir. Ini hadis bab, hadis yang kita baca, hadis Ibnu Umar. Maknanya sebelum dia gini, jadi bila nak itu angkat tangan dulu, duduk gitu dulu. Angkat gitu dulu. Baru Allahu Akbar. Ada setengah tu Allahu Akbar, baru angkat tangan. Setengah yang ketiga tu serentak. Ni pilihan Imam Syafi'i dan juga mazhab. Sekali Allahu Akbar. Itu 3 bentuk tu. Baik. Jadi hadis ni, kalau kita bincang hadis Ibnu Umar ni, hadis ni dia angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Mana angkat tangan siap-siap dulu. Duduk gini dah. Allahu Akbar. Tu hadis ni. Sebab tu tajuk dia buat gitu. Sebab hadis pun dia bawa sesuai dengan tajuk tu. Baik. Hadis Malik, kalau hadis Ibnu Umar sepah hadis dalam bab ni lah. Maknanya angkat tangan dulu baru takbir. Tu maksud sebelum takbir. Baik. Hadis Malik bin Huwairis yang terdapat dalam Sahih Muslim pula menunjukkan ia berlaku selepas takbir. Kabbara thumma rafa'a yadayhi. Takbir dulu baru angkat tangan. Allahu Akbar. Itu riwayat Malik bin Huwairis. Ini dalam Muslim. Baik. Hadis yang menunjukkan serentak. Serentak ni gini. Bila dia nak takbir sekali angkat tangan. Allahu Akbar. Itu hadis Ibnu Umar yang disebutkan dalam bab yang telah lalu. Hadis 87 ni. Jadi makna kalau kita perhatikan hadis Ibnu Umar ni 2. Hak dia riwayat serentak dengan riwayat hak angkat tangan dulu. Kena ingat tu. Mudah kita nak bincang selepas. Jadi kalau riwayat hak Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar, misalnya hadis 87 ni, hak sebelum ni lah, hak sebelum ni boleh rujuk lah sebab ana bui dah nombor tu. Muka surat pertama tu lagi tu. Hak riwayat Ibnu Umar tu. Angkat tangan dulu baru takbir. Super dengan ni. Super dengan hak lain. Tapi sini Ibnu Umar juga. Ibnu Umar juga. Super lah tu maknanya angkat tangan dulu baru bertakbir. Baik, tak apalah tu. Makna sebelum takbir. Jadi hadis Malik bin Huwairis terdapat dalam Muslim menunjukkan berlaku selepas takbir. Baik. Hadis yang menunjukkan serentak adalah hadis Ibnu Umar yang disebutkan dalam bab yang telah lalu, hadis 87 ni. 87 ni tu dia serentak tu. Dia serentak. Cuba perhati nombor 1, muka surat pertama tu. Saya telah melihat muka surat pertama Nabi terjemah baris yang ketiga daripada bawah. Saya telah melihat Rasulullah apabila hendak memulakan salat, beliau telah mengangkat kedua belah tangan lalu bertakbir. Mana serentak tu? Serentak. Sebenarnya dia makna serentak tu. Bila angkat tangan bukan kata selepas tu, bukan kata sema, tapi serentak. Allahu Akbar. Mana angkat tangan sekali lalu. Itu maksud dia. Dia panggil muqaranah. Baik. Dengan lafaz rafa'a yadai hina yukabbir. Dia angkat tangan, kedua tangan ketika bertakbir. Baik. Jadi 3 tu ada, 3 bentuk. Angkat tangan dulu baru bertakbir. Takbir dulu baru angkat tangan, serentak dengan takbir angkat tangan. Hal tu pilihan mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri. Baik. Cuba tengok nombor 4. Tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i telah mentarjih hadis muqaranah, iaitu hadis riwayat Ibnu Umar. Hak serentak ni lah. Hina tu Hina tu hadis 877. Hina yukabbira. Hina yukabbira. Hina yukabbira tu maknanya dia angkat tangan ketika bertakbir. Serentaklah. Tu tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i telah mentarjih hadis muqaranah, iaitu hadis riwayat Ibnu Umar.
877. Sebenarnya hak 87 ni tu pun sama ya tu. Sama itu hak hadis 87 ni tu. Riwayat Ibnu Umar belaka tu. Baik, tak apalah. Hafiz Ibn Hajar Hafiz Ibn Hajar itu dia silap nombor hadis tu ada satu. Silap nombor hadis. Kalau kita cuba tengok 877 semula tu 877 cuba perhati teks tu. Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah idza qama ila sahra fa'ayadai hatta takuna hadwa thumma. Makna hak ni hak mula-mula tu. Maknanya akad tangan dulu baru takbir. Tu 877. Baik. Hak riwayat Malik tu dalam Muslim. Kabbara mana dia bertakbir kemudian baru akad tangan. Makna takbir dulu Allahu Akbar. Baik. Hak yang ketiga, hadis Ibnu Umar yang disebutkan dalam bab yang telah lalu 877 ni. Rafa'a yadayhi hina. Jadi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i telah mentarjih hadis muqaranah iaitu riwayat Ibnu Umar 87 ni, bukan 87 silap tu. Baiklah, silap tu kan. 87 ni tu. Bukan 877 silap tu. 87 ni. Tu kan. Atau muqaranah. Muqaranah ni sekali Allahu Akbar. Dah itulah ada amat pak kita pun. Baik. Hafiz Ibn Hajar telah membuat komentar selepas mengemukakan bab yang dibuat oleh Imam Bukhari. Ini dalam syarah Bukhari, Hafiz Ibn Hajar bila dia buat mari bab ni. Babu raf'il yadain fi takbiratil ula ma'al iftitah sawa. Bab mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama bersamaan dengan memulakan salat. Maknanya bab Imam Bukhari buat ni maknanya akad kedua belah tangan pada takbir pertama ma'al iftitah. Maknanya sertalah. Ni muqaranah ni. Apa kata Hafiz Ibn Hajar? Dia kata ini adalah pandangan Imam Bukhari berkenaan hadis bab, iaitu mengangkat kedua tangan apabila memulakan salat. Saya tidak nampak ada pihak yang mendahulukan takbir sebelum mengangkat tangan. Mana angkat tangan dulu? Tu. Babu raf'il yadain fi takbirah. Bab akad tangan pada takbir iftitah ma'al iftitah sawa. Bersama dengan iftitah mana mula masuk, bersama dengan mula masuk. Dia sebenarnya hak ni maksud Imam Bukhari mengikut Hafiz Ibn Hajar mengangkat kedua tangan apabila memulakan salat. Dia nak ayat tu je. Dia tidak nak ayat dia tidak perjelas sini, maknanya zahirnya tidak perjelas apakah sekali dengan takbir ke tak. Tapi hak saya nampak dia akad tangan dulu. Mana nampaknya semacam akad tangan dulu baru takbir. Tapi tidak sebenarnya ni. Hak ni maksud dia ni. Sebab tu dia kata saya tidak nampak ada pihak yang mendahulukan takbir. Allahu Akbar dulu. Sebab apa? Dalam Bukhari buat pun dia akad tangan dulu. Tetapi difahami oleh ulama bahawa dalam Bukhari ini dia serentak. Allahu Akbar. Gitu maksud dia. Sebab tu Hafiz Ibn Hajar bawa tu. Bersamaan dengan memulakan salat. Cuba tengok tu ya. Bab mengangkat kedua tangan ketika takbir pertama bersamaan dengan memulakan salat. Tu. Mengangkat kedua tangan ketika takbir. Itu makna sama tu. Itu makna muqaranah tu. Itu maksud dia nya. Boleh kan? Itu maksud muqaranah tu. Ali bin Abi Bakr, pengarang kitab Al-Hidayah ni, kitab terkenal lah dalam mazhab Hanafi ni. Ni terkenal lah ni. Dari kalangan mazhab Hanafi berkata, dalam kitab dia Ali bin Abi Bakr, dia kata pendapat yang asah adalah mengangkat tangan kemudian bertakbir. Ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi bukan mazhab Syafi'i lah. Dia mengangkat kedua tangan, akad dulu. Letak siap-siap gitu. Baru Allahu Akbar. Ni dalam mazhab Hanafi. Kitab Hidayah ni kitab penting lah ni. Dalam mazhab Hanafi. Siapa ada orang ngaji kata kau tak baca ni tak ada hidayah. Ada yang gorang gitu. Nama Al-Hidayah. Baik, tak apa kan? Apa tu? Kenapa angkat tangan dulu tu? Mengangkat kedua tangan adalah penafian sifat sombong, kibr kepada selain Allah. Manakala bertakbir adalah menyabitkan sifat kibr kepada Allah. Kita angkat tangan ni kita nak nafikan sombong ni tak sesuai dengan manusia, tidak layak. Jadi bila kita kata Allahu Akbar selepas angkat tangan, nak menyabitkan bahawa kibr, sombong ni sesuai dengan Allah. Sebab tu dia layak dengan mutakabbir.
Dia layak dengan sifat sombong. Tu dia kata gitu, dari segi falsafah dia. Jadi penafian diisyarat, didahulukan. Penafian itu isyarat pada angkat tangan. Didahulukan daripada penyabitan sebagaimana yang berlaku dalam syahadah. Syahadah kan la ilaha, nafi dulu. Jadi hal tu isyarat dengan angkat tangan tidak, seolah-olah tidak. Tu dia kata gitu. Lepas tu Allahu Akbar tu nak menyampaikan Allah ni layak dengan akbar. Akbar tu daripada kibir, betul lah. Itu dia kata begitu. Baik, Hafiz Waliyuddin rahimahullah selepas beliau menukilkan ikhtilaf masalah ini dalam mazhab Syafi'i. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf, bukan muktamad. Bukan kata tak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Muqaranah tu sekali ke ataupun takbir dulu ke? Allahu Akbar tu dalam mazhab Syafi'i pun ada khilaf. Jadi Hafiz Waliyuddin bila dia menukilkan ada khilaf masalah nak dahulukan takbir ke, nak dahulukan akad tangan serentak ke, dalam mazhab Syafi'i beliau kata gini. Dia kata Imam Al-Ghazali telah berkata di dalam kitab Al-Wasit. Ni tokoh dalam mazhab Syafi'i lah ni. Imam Ghazali ni. Para pentahqiq telah berkata, dia nukil kata Imam Ghazali. Isu ini tidak ada khilaf. Sebenarnya tak ada khilaf. Imam Ghazali tak ada khilaf. Semua riwayat yang menyebutkan perbezaan, semua tu sahih hadis tu. Justru kita terima semuanya. Dan kita mengharuskan untuk mengikut mana-mana saja riwayat berkenan. Ni kata Imam Ghazali. Imamul Haramain telah mengikut pandangan ini. Jadi Imamul Haramain terima. Padahal Imam Ghazali ni anak murid dia. Tok guru ikut anak murid. Jadi Imam Haramain mengikut pandangan ini. Bahkan beliau telah meriwayatkan daripada ayah dia bahawa semua cara berkenaan adalah sama dan telah diperakuinya. Boleh berlaku. Nak muqaranah pun boleh. Nak akad takbir Allahu Akbar baru akad tangan pun boleh. Nak akad tangan dulu baru takbir pun boleh. Sebab apa? Sebab hadis sahih berlaku. Siapa dia kata tu tokoh dalam mazhab Syafi'i? Imam Ghazali. Boleh berlaku. Tak ada khilaf sebenarnya dia kata. Boleh berlaku. Maknanya bagi dia tak payah nak tarjih lah, muka hadis sahih berlaku. Gitu. Benda-benda gini lah kita kenapa ni kita kata wak gini macam-macam kan. Kita tengok dah siapa Batman pun ada sebut Batman One pun ada berlaku. Baik, kita tengok lagi. Kesimpulan perbincangan ulama dalam masalah ini menunjukkan bahawa jumhur ulama berpendapat mengangkat tangan adalah bersekali dengan takbir. Memang hak ni jumhur ulama kata lebih memilih hak muqaranah. Muqaranah hak serentak. Allah. Itu jumhur ulama. Ini adalah pandangan yang kuat dalam mazhab Malik, Syafi'i dan Hambali. Sebab dalam mazhab Syafi'i pun ada yang tarjih pendapat lain. Sebahagian ulama pula berpendapat mendahulukan mengangkat tangan barulah bertakbir. Ada juga yang kata gitu. Angkat tangan dulu. Tak siap-siap gini. Baru Allahu Akbar. Ada juga yang kata gitu. Ini adalah pandangan Imam Nasa'i. Imam Nasa'i sendiri. Jadi Imam Nasa'i ni pandangan dia. Ni pandangan dia ni makna berdasar pada tajuk dan hadis dia bawa. Dia kata, mana angkat tangan dulu. Sebab tu dia buat tajuk mengangkat dua tangan sebelum bertakbir. Itu tajuk dia buat. Baik. Dan dengan pandangan ini maka ternafilah pihak yang mendakwa bahawa Imam Nasa'i ini bermazhab Syafi'i. Inilah juga pandangan mazhab Hanafi. Jadi sebab itulah Imam Nasa'i ini ada orang kata dia mazhab Syafi'i. Misalnya kalau kita kata dalam bab haji ke, memang pula kata mazhab Syafi'i dia serupa. Jadi kalau kita tengok ni tak serupa pula. Sebab itulah setengah ulama kata dia ni mujtahid. Dia bukan ikut mazhab, dia mujtahid. Mana dia ambil semualah pendapat. Kadang-kadang pendapat dia ni serupa dengan mazhab ni, serupa dengan dia ni mujtahid. Kebetulan sebab Imam Bukhari ada orang kata mazhab Syafi'i pun. Ada orang kata mazhab Syafi'i. Nak claim gitu, boleh tak claim. Tak apalah, claim pergi nak claim, tak ada masalah tu. Tapi kalau sini, contoh sini, dia tak serupa. Bukan serupa dengan Hanafi pula sini. Baik. Berikutan khilaf yang berlaku dalam isu ini, maka ada sebahagian ulama memberikan pilihan untuk mengikut mana-mana pandangan. Sebab hadis kan. Ikut mana? Asal tahu ya. Dalam agama ni tak boleh. Nyada berkali. Tu orang panggil tak tahu gitu. Kena tahu.
Ustaz ni kan hadis sahih belaka. Jadi nak buat amanah boleh. Lepas tu kita kata, tak, kita nak ikut mazhab Syafi'i berilah. Supaya Hafiz Ibn Hajar kata. Cuba tengok Imam Ghazali. Pakar mana-mana boleh belaka mengusah. Tak payah nak tarjih ke apa tu. Baik. Ni contoh. Sebab tu bab fiqh ni pun kita kena berhati-hatilah. Baik, seterusnya. Bab yang ketiga. Babul raf'ul yadain hadzwal mankibain. Bab mengangkat kedua belah tangan berbetulan dengan kedua belah bahu. Ni kita kena ingat, kalau kita duk bincang ni berkenaan dengan ni, selepas ni baru kita sebut. Ni kalau kita duk bincang ni bab takbiratul ihram dulu. Sebab dia ada khilaf pula, selepas ni kita akan bincang. Setengah ulama kata memang Nabi SAW dia ada beza antara takbiratul ula ataupun takbiratul ihram dengan takbir lain dia tak serupa. Ada ulama kata begitu. Tapi itu pendapat yang agak terpencil lah. Kebanyakan ulama kata serupa ya. Takbiratul ihram dengan takbir lain serupa ya. Tapi ada yang kita beza. Tapi itu bukan jumhur. Jadi maknanya kalau kita mengambil jumhur, maknanya bila takbiratul ihram tu begitu, takbir lain pun begitulah juga. Itu maksud dia. Lepas tu ada satu riwayat daripada Imam Syafi'i sendiri, dia gabung tiga-tiga dari takbir ni. Dah dia ada berbetulan dengan bahu, lepas tu kena telinga, lepas tu ada hak atas sikit sehingga jari ni duduk di kepala, tapi tak lebih daripada kepala. Jadi dia letak gitu. Jari ni duduk sini, jadi dekat dengan bahu ni. Tangan ni lebih pada ni dia panggil furu'ul uzain. Ni furu'ul uzain dia panggil. Ni syahmah dia panggil. Furu' ni atas. Syahmah dia bawah. Jadi hak ni duduk di bahu. Jadi kena berlaku tiga-tiga hadis. Ada juga. Orang kata nak balas tu. Dia pun buat letak gitu. Jadi hak ni lepas ni Imam Nasa'i dia akan buat khusus bab. Ibu jari duduk mana? Takbir. Duduk bawah dia panggil ni. Duduk di syahmah. Syahmah ni, hak lembek ni. Dia kita panggil cupi telinga. Cupi telinga hak lembek ni. Syahmah dia panggil. Furu' atas ni. Jadi letak gitu. Jadi makna hak ni akan duduk atas pada ni lah. Jadi hak ni aku panggil katif yado ni duduk dengan bawah. Jadi dia kata sebenarnya bagi ni bagi hayah. Bagi hayah ni bila akak sahabat dia tengok, dia nampak macam betul dengan kepala bahu. Dia riwayat gitu. Lepas tu kadang-kadang Nabi akak tu tinggi sikit. Dia kata hak ni dengan cubi telinga. Lepas tu ada ketika Nabi akak tu tinggi sikit. Dia kata jari ni kena atas badan ni. Benda tu lah. Sebab tu Imam Ghazali kata benda sikit-sikit gitu payah. Sebab tu setengah orang nak tengok, dia nak jaga hak cubi telinga tu, dia setuh. Dia setuh. Anak pernah tengok. Tak salah juga nak setuh. Dia setuh. Dia tak gitu. Allahu Akbar. Maknanya akak tangan dulu. Tak kena juga dengan mazhab Syafi'i. Tidak muqaranah lah. Jadi sebab tu benda-benda gini tak perlu dibalas. Lepas tu hot tak gini ni kita nak bincang ni. Jangan pula kata hot tak gini ni Wahabi. Ada tak betul tu. Tak kait Wahabi. Wahabi pun di alam arwah lagi maksudnya. Jadi jangan silap faham lah. Jangan silap faham. Baik. Raf'ul yadain hadzwal mankibain. Mengangkat kedua tangan berbetulan dengan atau sejajar dengan mankibain. Ni mankibain. Mankib ni. Mankibain dua bahu ni. Gitu. Lepas tu hak perempuan lah ke mana kita bincang selepas ni lah. Apa hak setengah kata ni perempuan kena masuk sikit. Ada hadis ke tak ada. Tu kita bincang kemudian. Nak ambil ni dulu. Hak jelas ni. Sebab muka tak ada hadis. Imam Syafi'i kata serupa ya. Imam Syafi'i. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i begitulah. Imam Syafi'i kata lelaki perempuan sama ya. Sebenar hakikatnya. Cuma saya, kata Imam Syafi'i, kalau ketika rokok, ketika sujud, saya merasakan molek perempuan tutup sikit lambung dia ni. Kau tak sewi nampak dia punya tetek ni lah, tutup sikit. Tapi hadis tak ada sebut gitu. Sebab Imam Syafi'i kata saya rasa molek gitu. Bukan kata hadis. Tu panggil hayah. Benda hayah ni benda sikit-sikit gitu dia tak kira. Sebab ni akak tapi Allah. Mesti kena ukur nak kau. Kalau ukur jadi akak dulu. Kalau nak Allahu Akbar, dia jadi rasa, kena rasa. Kena takut kena sini kau. Benda-benda gitu, benda iktibari. Benda kira-kira. Tapi kita nak tahu lah. Baik. Cuba tengok di sini. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini.
Hadis berkenaan menunjukkan hukum sunat mengangkat kedua tangan secara berbetulan atau sejajar dengan kedua bahu ketika bertakbir. Secara zahirnya dilihat, Imam An-Nasai telah berpendapat ada pilihan semasa bertakbir sama ada mengangkat kedua tangan berbetulan dengan kedua bahu atau berbetulan dengan kedua telinga. Kenyataan ini jelas jika dilihat pada tajuk 4 yang dibuat oleh beliau. Tajuk keempat lah tertinggal. Tajuk keempat yang dibuat oleh beliau selepas ni, mengangkat dua tangan berbetulan dengan dua telinga. Hak ni berbetul dengan kedua bahu. Jadi bila Imam Nasai buat gitu, setengah ulama kata maknanya Imam Nasai dia terima belaka tu. Sebab itulah setengah ulama kata cuma dia lebih cenderung kepada hak tadi. Cenderung kepada hak apa ni, tidak muqaranah tadi. Tidak muqaranah tadi. Yang ni angkat tangan dulu baru takbir. Angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu. Allahu Akbar. Itu pilihan Imam Nasai. Tapi dia terima belaka, dia tidak tolak hal lain tu. Itu maksud dia, sebab tu dia buat tajuk gini. Jadi maknanya ulama faham fiqh Nasai ni berdasar pada tajuk dia buat lah. Dah hadis dia kemuka. Baik, cuba kita tengok hadis 878. Wa bi qala akhbarana Qutaibah an Malik an Ibn Shihab an Salim an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza iftataha as-salah rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadzalik wa qala sami'a Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa kana la yaf'alu dzalika fi as-sujud. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak menunaikan salat, beliau telah mengangkat kedua tangannya berbetulan dengan kedua bahunya. Begitulah juga yang dilakukan oleh beliau apabila hendak rukuk dan iktidal. Beliau berkata, bila dia angkat tangan tu, angkat tangan dululah. Gitu maksud dianya. Dia kata sami Allahu liman hamidah rabbana walakal. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak angkat tangan lah, tidak melakukan demikian, makna tidak angkat tangan apabila nak sujud. Takbir tu ada, angkat tangan tu tak ada. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak buat begitu ketika nak sujud. Nak sujud ni Allahu akbar saja, tak ada angkat tangan. Nabi tidak buat gini, Allahu akbar masa nak sujud. Itu tak ada. Hadis bab adalah sahih. Perbincangan hadis telah disebutkan dalam bab terdahulu, bincang dah sebenarnya. Di sini dikemukakan perbincangan berkaitan mengangkat kedua belah tangan berbetulan dengan kedua belah bahu sesuai dengan tajuk yang dibuat oleh Imam Nasai. Kita nak bincang tu ya. Mana bila angkat tangan itu, kedudukan tangan itu dia sejajar dengan bahu. Tu kita nak bincang. Sesuai dengan tajuk ni. Hak perbincangan hak kita kata angkat tangan dulu ke apa tu, hak tu bincang dah. Baik. Telah berlaku perbezaan pandangan di kalangan ahli ilmu dalam masalah ini kepada dua sudut. Yang pertama, had mengangkat tangan ketika bertakbir dalam salat, itu sudut pertama. Sudut khilaf tu. Sudut yang kedua, perbezaan kadar mengangkat tangan ketika bertakbir bagi perempuan. Ini ada khilaf. Kena ingatlah kita nak bincang sini, angkat tangan ketika bertakbir dalam salat, hak dia setakat mana? Lepas kepala ke? Tak ada pendapat gitu. Angkat tangan lepas ada kepala, lepas ada telinga ke? Tak ada gitu semua tu. Kita macam-macam kalau ada gitu pun ada. Tu tak ada hadis langsung. Apa tu? Itulah qasak ta'arud ta'yin tu. Nak masuk 3 perkara tu. Dalam Allahu Akbar masuk. Tu jadi gitu tu. Umumnya gitulah. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok di sini. Masalah pertama iaitu had mengangkat tangan. Kadar mengangkat tangan itu kadar mana ketinggian dia ketika bertakbir dalam salat. Imam Abu Bakar Ibnul Munzir ataupun lebih terkenal dengan Imam Ibnul Munzir rahimahullah telah berkata, dia kata kalangan ulama telah berbeza pandangan dalam masalah ni kerana berbeza pegangan hadis. Kerana hadis berbeza, ni pegang hadis ni, ni pegang hadis. Jadi bezalah. Setengah kata angkat tangan, ni lah mana kedudukan ni kena sama dengan bahu, setengah kata dak, ni kena dengan telinga, ni kata atas sikit lagi. Biar ni pas pada furuk ni, furuk. Tapi jangan lebih pada kepala. Tak boleh lebih pada kepala sampai naik gitu. Tak boleh gitu. Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq
telah berpegang pada hadis Ibnu Umar, maka mereka berpendapat mengangkat tangan adalah pada kadar dua bahu. Dua bahu. Ni kita tidak nak bincang hak Quran, hak nak bincang kedudukan tangan. Jadi dia pegang riwayat Ibnu Umar, maka duduknya sejajar dengan bahu. Kira ambil bahu ni. Duduk gitu. Tu baik. Sebahagian ulama berpegang kepada hadis Wa'il radhiyallahu an. Hadis Wa'il selepas ni lah, hadis Wa'il selepas ni. Maka mereka berpendapat kadarnya adalah dua telinga. Dua telinga selepas ni. Jadi hak dua telinga ni lah jadi duk gitu tu. Jadi ibu jari jadi kena telinga, kena cupi telinga tu. Tu hadis Wa'il. Antara yang berpendapat begini adalah Sufyan Ats-Tsauri dan Hanafiyah, yang di tokoh-tokoh dalam mazhab Hanafi. Supaya Imam Nasai lah. Tapi Imam Nasai tidak. Ulama kata tidak, dia bebas dalam bab ni. Cuma dia beza tak ni lah. Angkat tangan dulu baru takbir. Tangan duduk mana tu, dia bebas ni. Dia tidak tajam, dia boleh berlaku. Tu ulama kata gitu. Dia sebenarnya berkenaan dengan fiqh, pemahaman fiqh Imam Nasai ni, mana ada tesis khusus sebenarnya. Tebal kitab setebal tu. Ada dengan dia bincang khusus berdasar kepada Sunan Nasai ni, bagaimana taujih fiqh Imam Nasai. Bagaimana pemahaman fiqh Imam Nasai. Tebal yuk kitab tu. Berapa 700 muka soal lebih. Dia buat tesis MA. Baik. Jadi kalau kita tengok situ pun lebih kurang gini juga dia sebut. Sebahagian ahlul hadis berpendapat. Ahlul hadis ni maknanya dia tidak terikat dengan mazhab. Kena faham molek orang kita ni tahu mana tak sikut mazhab. Tak terikat dengan mazhab. Mana kita terima semua. Bagi anak hak tu lebih bermazhab. Sebab dia terima semua. Tak ada apa dia kata dah. Jangan silap faham lah. Setengah orang tu dia nak ikat dengan mazhab Syafi'i, tapi tak terikat juga. Dia tak jadi terikat juga sebab banyak dia terpaksa keluar dah. Realitinya begitu. Tak apalah, cuma anak nak sebutnya biar kita guna perkataan yang betul. Jangan kita guna perkataan yang salah menyebabkan terfitnah orang. Kita tak segitu. Sebahagian ahlul hadis berpendapat musalli diberi pilihan untuk memilih sama ada mengangkat kedua tangan pada kadar dua bahu atau dua telinga. Sebab sahih berlaku hadis. Ibnul Munzir berkata ini adalah pandangan yang baik. Namun saya lebih cenderung kepada hadis Ibnu Umar. Hak kata kepala bahu tu lah. Hadis Ibnu Umar ni hak kadar kepala bahu. Saya lebih suka tu. Tetapi boleh berlaku sebab hadis sahih berlaku. Tapi saya lebih cenderung kepada kepala bahu. Akad untuk kepala bahu. Itu kata Ibnul Munzir. Dia bagus itu. Dia cenderung tapi boleh lah. Kau nak pakai mana? Muka hadis sahih. Tak boleh nak tahu hadis sahih mentah-mentah itu. Imam Baihaqi pandangan ketiga menyebutkan, kami telah meriwayatkan kepada Tawus yang telah berkata, takbiratul ihram lah, lebih tinggi kedudukan tanpa berbanding takbir yang lain sehingga melepasi dua telinga. Tu dia. Dia kata untuk takbiratul ihram saja ni kena tinggi pada lain, kena begitu. Ni asabe' ni kena atas pada furu', janganlah atas pada kepala. Gitu. Tinggi. Dia kata. Sebab tu anak kata bagi hai'ah, bagi keadaan lebih kurang tu. Bersama ada kepalanya. Tapi ada. Dia kata gitu. Untuk takbiratul ihram saja. Kalau takbir lain baru duduk sini, duduk bahu kau. Takbiratul ihram dia kena lebih tinggi sebab dia kepala pengak. Kalau bahasa Kelantan kepala pengak tu takbir paling tinggi. Jadi tinggilah dia. Baik. Ada yang kata begitu. Imam Baihaqi berkata, enggak tahu sini bukan cala-cala orang. Ulama besar dah ada sama nama dia dalam kitab. Nama kita tak ada dalam kitab. Jadi Imam Baihaqi berkata, apabila telah berlaku perbezaan riwayat, maka dibolehkan mengguna pakai semuanya atau meninggalkan riwayat yang diperselisihkan dengan mengambil riwayat yang tidak diperselisihkan. Iaitu riwayat yang mengangkat kedua tangan berbetulan dengan dua bahu. Hak ni tidak diperselisihkan. Sebab itulah kalau kita perhatikan hak kata dua telinga ni, hak tu khilaf. Tapi kalau bahu semua terima. Semua terima bahu tu. Cuma hak ni kata boleh juga. Tapi hak bahu ni boleh kata hak ni diterima semua. Imam Syafi'i berkata, saya memilih riwayat Ibnu Umar
Kerana dia lebih teguh. Riwayat Ibn Umar tu berbetulan dengan kedua bahu tu lah. Apa saya pilih tu, kata Imam Syafi'i. Kerana riwayat itu lebih teguh sanadnya dan ia bukan satu riwayat, bahkan berbilang riwayat. Bukan satu riwayat sebut bahu tu. Dah tu lah hak jumhur pun. Riwayat yang berbilang lebih diutamakan daripada riwayat yang tunggal. Dia kata hak telinga tu tunggal. So ada. Dia kata lah, orang kata dah ada lagi, dia kata. Tapi itu kata khilaf tu. Ikut nak pakai mana pun. Nah, sepanjang nak pakai ni. Dekat dengan linga berdekat. Allahu Akbar. Kita duduk gitu. Dia gitu ya sebenarnya kalau mengikut. Selepas ni ada lagi perbincangan ini. Muka bahagian telinga, bahu ke bahagian dekat itu. Patut tangan kita pun kalau duduk situ pun tidak dekat telinga juga orang itu. Sebab tu setengah ulama kata bahagian sepoi Merzali dia kata tak ada masalah. Boleh berlaku sopo ya. Baik, masalah kedua. Masalah kedua tadi, masalah perempuan tadi. Perempuan ni kalau dia nak akad tangan lagu mana, kadar dia serupa dengan lelaki juga kah? Baik. Hafiz Al-Hafiz rahimahullah berkata, Hafiz Ibn Hajar lah ni, dia kata tak ada dalil yang membezakan kadar ketinggian tangan ketika mengangkat takbir bagi lelaki dan perempuan. Tak ada dalil. Serupa ya. Ada diriwayatkan daripada tokoh-tokoh mazhab Hanafi yang menyebutkan kadar kedudukan tangan lelaki lebih tinggi berbanding perempuan. Mana perempuan rendah sikit. Apa dia kata gitu? Maksudnya untuk lelaki adalah dua telinga, manakala untuk perempuan dua bahu. Keadaan ini lebih sesuai untuk perempuan kerana dia lebih menutup bentuk tubuhnya. Tak sewi nampak buka tu, takut nampak. Kalau pakai telekuk labu boleh kira, kalau pakai telekuk tiga segi, akak tu akak jadi nampak. Tak nampak dia punya tubuh, nampak bentuk tubuh. Oh, dia nak jaga hot. Sebab tu dia kata sekarang ni sudah perempuan. Duduk gitu. Kalau laki naik sikit biar kena telinga. Tu ada ulama dan mazhab Hanafi berpendapat gitu. So, tadi lah Imam Syafi'i kata masa perempuan sujud saya lebih suka kalau dia letak tangan tu, dia masuk sikit ke lambung ni, dia tutup. Padahal tak ada hadis pun. Memang dia Imam Syafi'i pun sebut tak ada hadis, cuma saya lebih suka gitu. Hak itulah anak kata hai'ah tu benda sikit-sikit gitu. Dia tak ada jadi masalah. Tidak menjejaskan orang panggil sujud tu. Tapi Imam Syafi'i bagus dia. Dia tidak kata mesti kena buat gitu perempuan. Dia tak kata. Cuma pandangnya saya. Nampak lebih malis. Semua ni ya. Alasan dia bukan hadis. Tapi biar tutup sikit tubuh perempuan. Alasan tu. Tu kalau alasan ni tempat kita ni. Tak perlulah alasan ni. Kau tutup dah. Duduk dalam bilik dah perempuan tu. Nak tengok TML, nak tengok TV. Kena tengok paparazzi slide tu. Jadi tak lagilah tak terima masalah. Kalau alasan tu. Sebab itulah sama saja sebenarnya. Bab yang keempat, mengangkat dua tangan berbetulan dengan dua telinga. Kita perhabis sikitlah ni. Ini ringkas saja ni. Bab raf'il yadain hiyalal udhunain. Bab mengangkat dua tangan berbetulan dengan dua telinga. Ni. Imam An-Nasai telah mengemukakan 3 hadis di bawah bab ini. Kesemua hadis berkenaan menunjukkan mengangkat kedua tangan ketika bertakbir dalam salat adalah berbetulan dengan dua telinga. Pada bab lalu telah dijelaskan bahawa Imam An-Nasai rahimahullah berpendapat diberi pilihan kepada musalli antara mengangkat kedua tangan hingga berbetulan dengan dua bahu atau dua telinga. Ini adalah pandangan yang baik. Jadi Imam An-Nasai ini mengikut ulama lah hasil pada pemahaman mereka. Imam Nasai tidak tarjih mana. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Muka sahih berlaku hadis. Baik, hadis pertama iaitu hadis 879. Wa bi qala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Abu al-Ahwas an Abi Ishaq an Abdul Jabbar bin Wa'il an abihi. Abihi itu maknanya Wa'il lah. Abihi itu ayah Abdul Jabbar mana Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr. Qala sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falamma iftataha as-salah kabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata udhunayhi thumma yaqra'u bi Fatihatil kitab falamma faragha minha qala amin yarfa'u biha sautah. Imam Nasai dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada Wa'il. Wa'il itu sahabat tu. Anak dia nama Abdul Jabbar. Anak dia riwayatkan hadis ini daripada ayah dia. Baik. Beliau telah berkata, yakni Wa'il,
saya telah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah memulakan salat dengan bertakbir dan mengangkat kedua tangan. Kita tidak nak bicara waktu itu. Mengangkat kedua tangan sehingga berbetulan dengan dua telinga. Kemudian beliau membaca Al-Fatihatul Kitab. Yani surah Fatihah. Apabila selesai membacanya, maka beliau berkata amin dalam keadaan menyaringkan suara dia. Dia kata amin itu degahlah, makmum boleh dengar. Baik. Hadis Wa'il bin Hujr adalah sahih. Hadis ini sahih. Kena ingatlah sahih ni sahih ni sebab dia mengambil kira riwayat lain. Sebab ada ulama pertikaian ni, dia kata Abdul Jabbar ni dia tak ada dengan ayah dia. Dia tak riwayat dengan ayah dia. Jadi kalau mengikut setengah ulama dia kata inqita'. Tapi Imam Nasa'i dalam kitab asal dia buat mari riwayat hak lain daripada sahabat lain. Riwayat Wa'il juga. Maknanya hadis ni sahih kerana syawahid, kerana ada sokongan hadis lain. Tu kena ingat tu. Jadi Imam Nasa'i ni dia buat mari hak ni dalam kitab asal dia buat mari penyokong hadis ni. Dia bagi ulama yang kata Abdul Jabbar ni tak ada, dia tidak riwayatkan hadis daripada ayah dia. Mana hadis ni jadi inqita', maka lemah, dak kena tengok hadis lain pula. Sokongan hadis lain. Hak riwayat daripada orang lain. Hadis ni juga. Daripada Wa'il juga, tidak daripada Jabbar. Betul lah kalau hang ni inqita', dhaif lah, tapi riwayat lain daripada Wa'il juga. Tapi bukan anak dia riwayat. Hak tu dalam kitab Kubra, kitab asal ni. Dalam kitab Kubra. Tu dia sebut. Sebab tu anak ambil ringkasnya. Sebab tu ulama kata bila tengok semua, hadis ni kisah. Hadis ni kisah. Tapi ada ulama kata pun dia dah pun. Tu khilaf pula situ. Tak apalah. Sebab tu anak mari sini hadis Wa'il bin Hujr adalah sahih. Baik, kalau kita tak apalah hadis Wa'il, bukan hadis Abdul Jabbar. Abdul Jabbar tu anak dia. Jadi hak ada anak dia. Kalau kita terima pendapat ulama kata inqita', maka tak. Tapi kita kata sahih ni dah daripada riwayat lain. Hak bukan daripada Abdul Jabbar, tapi Wa'il juga, sahabat Wa'il juga. Itu maksud dia. Yang kedua, disyariatkan mengangkat kedua tangan berbetulan dengan dua telinga ketika bertakbir, dan perbincangan ini telah disebutkan dalam bab lalu. Yang ketiga, disyariatkan bertakbir untuk permulaan masuk dalam salat dan tidak sah tanpa melakukannya. Perbincangan lengkap akan menyusul pada bab 7 hadis 884. Waktu kita bincang kemudian. Nanti bab 7 akan datang. Mana orang yang masuk dalam sembahyang tanpa takbir tak sah. Masalah akad tangan boleh kira lagi. Ada khilaf lagi. Baik, tak apalah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah dan mengatakan takmin, yang ini mengatakan amin. Hal ini juga kita akan bincang dalam bab 24 akan datang. Lama lagi lah. Hadis 910. Yang kelima, mengangkat suara ketika mengatakan takmin. Hal ini akan dibincangkan dalam bab 23. Hadis 925. Baik, hadis yang kedua di bawah bab ini. Wa bi qala akhbarana Muhammad bin Abdul Ala qala hadatsana Khalid qala hadatsana Syu'bah an Qatadah qala sami'tu Nasr bin Asim an Malik bin al-Huwairith wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla raf'a yadayhi hina yukabbiru hiyala udhunayhi wa idza arada an yarka' wa idza rafa'a ra'sah min ar-ruku'. Maksudnya, Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Malik bin Huwairith. Beliau adalah antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaannya apabila bertakbir ni bertakbir untuk solat ni, selalu mengangkat, selalu, kerana dia guna kalimah selalu mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan dua telinganya. Sebut selalu, kerana begitulah yang dilakukannya apabila hendak rokok dan apabila iktidal. Ketika dia kata sami Allah pun dia angkat tangan juga. Gitulah kedudukan tangan dia. Yang ini berbetulan dengan dua telinga. Ini riwayat Wa'il. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis. Hadis Malik bin Huwairith adalah sahih dan ia dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dalam bab 85, hadis 1024 akan datang. Lama lagi lah. Melalui jalur riwayat Sa'id bin Abi Arubah
daripada Qatadah menyebutkan begini. Menyebutkan begini. Ni saja ada ayat ni, mana perbezaan. Kalau kita tengok sini, riwayat hak daripada Malik bin Huwairis ni berbetulan dengan telinga. Ni cupi telinga ni. Dalam bab akan datang, bab 85, hadis 1024, melalui jalur riwayat Sa'id bin Abi Arubah hak diambil daripada Qatadah, menyebutkan begini. Ra'aitu, ni Qatadah kata. Menyebutkan begini, riwayat Sa'id ni. Riwayat Sa'id bin Arubah hak daripada Qatadah. Menyebutkan begini. Kita jumpa lengkap akan datanglah dengan sanad dia. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza kabbara wa idza raka'a wa idza rafa'a ra'sa min hatta balagata furu'a udhunai. Balagata furu'a, jadi maf'ulun bih. Maksudnya saya telah melihat, ni kata Sa'id bin Arubah. Saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Hina. Apabila bertakbir. Bila bertakbir dia angkat tangan. Ketika rokok dan ketika tidak, angkat tangan juga. Sehingga kedua-dua tangannya berbetulan dengan bahagian atas dua telinga. Ni. Maknanya tidak serupa dengan ni lah. Itu kita bincang akan datang. Saja sebut biar ada lalu maklumat takut kita tengok orang buat gini, kata tak boleh ni. Ada riwayat. Apa akak tu tinggi tu siapa hak ni duduk atas pada telinga. Ni duduk gitu. Duduk gitu. Apa tu? Telinga. Tapi tak lebih kepala. Hak ni akan datang. Riwayat 1024. Baik. Dinukilkan daripada Imam Syafi'i bahawa beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir sehingga hujung jari-jarinya mencecah telinga bahagian atas dan kedua ibu jarinya berbetulan dengan dua cuping telinga. Manakala kedua telapak tangannya berbetulan dengan kedua bahunya. Dia sebut dalam nas tu kedua telapak tangan. Mana telapak tangan dia menghadap kiblat. Ni dia panggil batniz zahar. Maknanya kedua telapak tangan tu dia tidak mengambil kira zat dia kedua. Kalau nak kiranya hak berbetulan ni bahagian ni zahar. Ni dia panggil zahrul yad. Ni dia panggil batnul yad. Bat ni mana orang panggil apa? Perut. Ni bahagian ni dia panggil batnul yad. Ni bahagian belakang ni dia panggil zahrul yad. Jadi duk gitu Imam Syafi'i ni. Jadi duk gitu. Hak ni kena sini. Hak ni lebih pada telinga. Lepas tu hak ni duduk kena kepala bau. Jadi merangkumi ketiga-tiga pendapat tu. Dia buat gitu. Memang ada tempat kita pakai. Ada jumpa ustaz dia kata pakai ni rasa selesa. Jadi hadis sahih berlaku dia tu. Ikut. Ada di riwayat. Imam Syafi'i pernah. Anak murid dia tengok dia buat gitu. Dia buat gitu. Jadi hak ni jelas nampak pakatah ni. Jadi hak ni kena cupi telinga duk gitu. Padahal tadi kata Imam Syafi'i kata di bahu di bahu. Ada juga dia buat gitu. Jadi makna kena jugalah bahunya. Perbuatan Imam Syafi'i berkenaan secara tidak langsung akan menggabungkan perbezaan riwayat berkenaan kedudukan kedua tangan kita. Jadi masuk semua hadis. Yang ketiga, hadis bab menyabitkan adanya sunnah mengangkat kedua tangan ketika hendak rokok. Ketika nak rokok, ada sunnah. Dan inilah Imam Bukhari pertahankan sehingga balah dengan ahli fiqh di zaman dia. Kini balas siapa dihalau, siapa dituduh macam-macam kata ke Imam Bukhari. Ni benar gini ya. Mana ada sunnah tu? Ada asal dia, ada hadis. Boleh nak buat. Tak saya buat, tak apa. Keadaan ini kekal sampai ke akhir hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana riwayat ini diriwayatkan oleh Malik dan Wa'il, Malik bin Huwairis dan Ma'il bin Hujr, yang mana mereka berdua ni telah solat di belakang Rasulullah sampai akhir usia Rasulullah. Orang yang riwayat hadis ni nama dia Malik dan Wa'il. Demon ni dua ni masa Nabi mati dia duduk semaya belakang, dia semaya tu sampai Nabi wafat. Maknanya semasa Nabi wafat dia masih hidup lagi. Jadi makna dia ni semaya sampai ke akhir hayat Nabi, dia jadi makmum. Jadi bila dia riwayat, maknanya riwayat dia ni riwayat latest lah, riwayat akhir tu.
Fakta hadis ini juga membatalkan pandangan pihak yang mengatakan mengangkat kedua tangan ketika nak rokok telah mansuh. Ada pendapat kata bila nak rokok tu kan, dah kita duduk di nak rokok Allahu Akbar angkat tangan. Ada yang kata mansuh. Tak betul. Sebab riwayat ni riwayat daripada Malik dan juga Wa'il. Oh, dia ni semaya sampai Nabi wafat dia semaya. Dia begitulah dia buat. Kalau mansuh mesti dia tahu. Malik inilah juga yang Malik bin Hujr inilah juga yang telah meriwayatkan adanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jilsah istirahah, duduk sekejap rehat sebelum bangkit daripada sujud yang kedua. Ya, tempat kita keadaan. Para ulama telah menggunakan hadis beliau dengan mengatakan ia berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lanjut usia. Jadi hak riwayat ni Malik maknanya dia ni tahu benar tentang semaya Nabi. Dan ia bukan dilakukan dengan sengaja, bahkan ia berlaku kerana faktor usia. Nabi ni bila dah tua tahun akhir tu, ketika sujud yang kedua, bangun sujud, dia tidak bangun lalu dia duduk sekejap. Orang panggil nak ambil nafas kalau dia panggil. Sebab tu dia tukar dengan tangan. Kalau dalam riwayat dia tukar atas masa tu tua, tak cakap sikit lah, ada lah letih sikit. Hak tu sebab tu setengah ulama kata perbuatan jilsah ni, tapi kena ingat dalam mazhab Syafi'i ni sunat. Jilsah istirahiyah. Tapi setengah ulama kata tidak sunnah sebab Nabi buat tu kerana faktor usia. Sebelum tu dia tak buat. Jadi kalau kita sehat, segar bugar, tak payah buat lah. Jadi bagi orang sakit baru ada buat faktor usia. Tapi dalam mazhab Syafi'i dah sunat, tak kira muda, tak kira tua. Justru difaham bahawa hadis riwayat Malik adalah sabit, tidak mansuh kerana ia berlaku di akhir kehidupan Nabi. Jadi kita boleh terima pendapat yang mengatakan telah mansuh mengangkat tangan ketika nak rukuk ada berlaku semacam tanaqud, percanggahan. Kerana Nabi SAW telah berkata kepada Malik dan para sahabatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi kata, bila Nabi kata gitu, tak kira Malik nak menyalahi sunnah Nabi. Oh, mana ni hak kuatnya pendapat ni. Gitu kan. Wallahu a'lam. Tapi dia kata ujung wallahu a'lam tu syarah ni dalam syarah As-Sindi. Jilid 2 muka surat 1 2 3. Bila Syekh Sindi kata gini, dia kata akhir wallahu a'lam, tu pandangan dia lah. Baik, hadis terakhir, hadis yang ketiga. Wa bi qala akhbarana Ya'qub bin Ibrahim qala hadatsana Ibnu Ulayyah an ibn Abi Arubah an Qatadah an Nasr bin Asim an Malik bin Al-Huwairith qala. Jadi hak tadi tu kita akan tengoklah sebab hak tadi muka surat 8 tu kan. Ra'aitu Rasulullah tu daripada Abi Sa'id bin Abi Arubah tu. Lepas tu dia ambil daripada Qatadah. Sebenarnya daripada sahabat Malik bin Huwairith juga. Lepas tu kita bincang kemudian lah. Dia ada di situ sikit tu. Tapi hak nak akan datang. Atau hadis akan datang. Qala Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina dakhala fi shalah raf'a yadayhi wa hina raka'a wa hina rafa'a ra'sahu min ar-ruku' hatta hadatha furu'a udhunayhi. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya daripada Malik bin Huwairith. Kata Malik bin Huwairith, saya telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak masuk dalam salat, baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengangkat kedua tangannya sehingga berbetulan dengan bahagian atas kedua telinga. Demikianlah yang beliau lakukan ketika nak rokok dan i'tidal. Lagu mana pula? Berbetulan bahagian atas, furuk ni bahagian atas ni. Jadi hak berbetulan tu, sebab itulah selepas ni cuba tengok bab yang kelima tu, kedudukan dua ibu jari ketika mengangkat tangan. Jadi maknanya Imam Nasa'i nak ayatnya hadis hak 881 ni, hak tangan mencecah telinga atas tu bukan ibu jari. Boleh ada. Kalau ibu jari duk gini, dak hak dia kata maknanya jari sehingga berbetulan dengan bahagian atas dua telinga tu ni, jari ni. Bukan ibu jari. Sebab tu bab yang kelima tu dia menjelaskan tu. Maknanya duk gini, ni atas pada telinga ni. Hak tu maksud dia. Sebab tu anak kata benar. Sebab tu Puan Ghazali kata boleh berlaku. Asalkan tahu, dia tahu. Gitu. Ni riwayat Malik bin Huwairith. Jadi perbincangan hadis telah disebut dalam bab lalu. Jadi kita tak bincang lah. Jadi bab yang kelima ni kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi nota ni kena bawa lagi lah. Kata nak bagi nota tambahan.
Okey, kita berhenti setakat dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.